Salam sejahtera. Jika anda melihat wajah saya di kaca TV anda, bermakna anda dalam segmen Suara Wanita. Sebelum itu, kita lihat dulu bingkisan ini. Jurutera Perkipalan sesuai atau tidak untuk wanita. Lebih afdal lagi, isu ini kita akan bincangkan bersama wanita yang arif dalam bidang ini. Mempunyai pengalaman 4 tahun dalam bidang perkipalan dan kelulusan tahap 3 dalam bidang oil dan gas. Kita jemput Cik Eva Syahidah binti Mabihi atau lebih mesra dipanggil sebagai Eva. Apa khabar Cik Eva? Saya khabar baik. Mungkin Eva boleh ceritakan sedikit kepada saya dan penonton di luar apakah tentang kerja Eva? Saya bekerja sebagai Correction Maintenance Engineering dekat Senari Port. Jadi bidang tugas utama Eva? Saya sebagai welder dekat Senari Port. Banyak tugas yang saya buatlah dekat port. Contohnya? Contoh, saya selalu prepare barang yang rosak. Prepare barang yang rosak macam QC. Jika QC putus wire rope, kami welder, kumpulan welder akan pair wire rope untuk kemudahan mengangkat kontainer dekat port. Selainnya, upgrade eco trailer yang bekerja di dalam port Senari sahaja. Oh, maknanya Eva ni lebih kepada bidang tugas memperbaiki alatan ke? Ya. Correction maintenance untuk Senari Port sahaja. Oh, yang melibatkan jentera-jentera berat? Ya, semua jentera berat. Oh, jadi ni semua di bawah seliaan Eva sendiri ke? Kami ada kumpulan-kumpulan dan akan dibahagi kepada pekerjaan-pekerjaan yang perlu kami buatlah. Jadi maknanya setiap hari Eva akan berhadapan dengan jentera-jentera berat inilah. Ya. Bagaimana boleh tercetusnya minat untuk terlibat dalam bidang kipalan? Sebenarnya saya tidak minat dalam bidang kimpalan ni. Saya tidak tahu pun apa itu kimpalan. Tapi kalau tak tahu macam mana sekarang ni Eva sendiri sebagai jurutera kipalan kan? Sebenarnya saya masuk saja dekat Sentek, saya tidak tahu pun kimpalan tu apa. Saya memang dari kosong. So saya belajar, saya kemudian ada minat sebab seronok dalam bidang kimpalan. Dalam bidang kipalan merasa seronok. Jadi masa masuk Sentek tu memang dengan fikiran yang kosong lah. Ya, langsung memang tidak ada pengetahuan tentang apa yang Eva akan belajar. Ya, memang saya tidak tahu apa itu kipalan. Sejak belajar dekat Sentek lah yang mengajar saya dari kosong sampai sekarang. Oh, jadi macam mana Eva tahu Sentek menawarkan bidang kejuruteraan? Saya melihat iklan-iklan lah. Sebab tu saya ingin mencuba. Jadi perasaan ingin mencuba tu tercetusnya dari mana Eva? Maksud saya inspirasi, mungkin ada siapa-siapa yang menjadi inspirasi Eva untuk mencuba dalam bidang kipalan. Oh, memang tiada lah, memang dari kosong. Saya mencuba sebab ingin tahu yang bidang yang jarang diceburi oleh wanita ni. Jadi bagaimana penerimaan keluarga? Penerimaan keluarga memang tidak menerima lah saya dalam. Tak ada mulanya lah. Pada mula memang tidak menerima. So sekarang ni mereka dapat terima lah. Sebab kita bekerja mesti seronok. Jangan bekerja sebab dipaksa. Ya, bagus tu Eva. Tapi macam mana Eva meyakinkan keluarga Eva untuk menerima ini adalah minat Eva, ini adalah bidang yang Eva nak? First memang tidak terima lah kan. Sekarang mereka menerima sebab saya minat. Jadi memang minat lah. Jadi adakah menjadi jurutera kipalan ni merupakan cita-cita Eva dari kecil? Tidak. Tidaklah. Ya. Tidak mencuba, tapi memang langsung tak pernah terfikir lah. Memang tidak terfikir. Saya masuk memang masuk dari kosong. Okey Eva. Sebelum kita membincangkan isu ini lebih mendalam lagi, kita berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Anda masih bersama saya dalam segmen Suara Wanita.
Bagi penonton yang baru bersama kami, topik kita pada hari ini, jurutera perkipalan, adakah sesuai untuk wanita? Eva. Wanita di luar sana jangan takut mencuba dalam bidang yang jarang dicuburi oleh wanita. Banyak cabaran yang wanita lalui untuk menempuhi pekerjaan ini, seperti wanita tidak akan selesa dengan asap-asap, cahaya matahari. Yang persekitaran yang agak lasak kan, yang terdedah kepada matahari. Bermain dengan api, sebab sakitlah bermain dengan api. Jadi cabaran terbesar Eva sendiri sebagai satu-satunya jurutera kipalan dekat Pelabuhan Senari. Bagaimana cabaran terpaksa bergaul dengan rakan-rakan sekerja yang semuanya lelaki? Maksud saya mungkin Eva mengalami rasa kurang selesa, untuk tiada teman untuk makan bersama, tiada teman untuk berborak. Setakat ini tidak ada lah. Kami semua berkawan. Saya tidak kekok lah dalam bekerja dekat sana. Jadi sebagai satu-satunya wanita di Pelabuhan Senari itu, sudah semestinya Eva menjadi tumpuan lelaki-lelaki di sana. Memang menjadi tumpuan kerana saya seorang saja pekerja perempuan dekat site, dan saya seorang saja welder bekerja dengan kelompok lelaki. Jadi mungkin pengalaman Eva ada tak mungkin rakan sekerja yang menaruh perasaan kepada Eva? Setakat ni tidak ada lah. Ya ke? Betul ke tak ada? Okey Eva, jika kita lihatlah masyarakat sering memandang rendah terhadap golongan wanita yang terlibat dalam bidang kejuruteraan. Jadi Eva sendiri sebagai pengalaman pernah mengalami situasi tersebut? Saya kata saya pernah mengalami lah. Jangan dengarlah cakap orang. So kita bekerja saja. Jangan dengar cakap orang. Jadi, cabaran terbesar sebagai perwanita. Cabaran welder dekat Senari memang sangat besar sebab mengangkat barang, membuat pekerjaan yang berat-berat. Tapi kita bekerja dalam satu kumpulan. So bekerja, kalau rasa berat, kita ada kawan. Bekerja berat dekat Senari macam mengangkat barang berat. Dengan asapnya, dengan apinya. Jadi kira Eva mengenalikan alatan ataupun bekerja dalam persekitaran yang agak bahaya. Jadi pernah mengalami kecederaan semasa di tempat kerja? 3 tahun bekerja dekat Senari. Setakat ini belum pernah kena cedera lah. Alhamdulillah. Jadi Eva, jika kita lihat berdasarkan Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Datin Dr. Siti Hamisah Tafsir, bilangan wanita terbabit dalam sektor teknikal dan kejuruteraan masih rendah, iaitu 30% berbanding 70% graduan wanita mendaftar di Institut Pengajian Tinggi setiap tahun. Jadi saya berbanggalah sebab Eva tergolong dalam 30% wanita yang terlibat dalam bidang kejuruteraan mekanikal ni. Jadi pada pendapat Eva, mengapa wanita kurang berminat dalam bidang kejuruteraan? Mungkin disebabkan mencabarlah. Tapi bukan sahaja lelaki yang boleh cuburi dalam bidang berat contoh. Wanita pun boleh. Kita mesti yakinlah dengan apa yang kita tuju. Eva sendiri semasa meneruskan pengajian dalam bidang kejuruteraan, ada sebarang masalah mungkin bila Eva meneruskan pengajian tu Eva rasa bidang itu sukar untuk Eva meneruskan. Pernah melalui situasi seperti itu? Saya pernah mengalami situasi yang dicakapkannya. Tapi setakat tu okey. Masa dalam pengajian lah. Ya. Jadi masa-masa pengajian pun Eva, saya difahamkan Eva juga merupakan satu-satunya pelajar wanita tunggal dalam kelas. Jadi masa mendaftar tu Eva kena bekerjasama dengan rakan sekelas yang terdirinya oleh kaum Adam Jadi bagaimana Eva membiasakan diri untuk bekerjasama dengan rakan-rakan lelaki? Okey, first tidak biasa bekerja dengan lelaki. Bekerjasama dengan student-student lelaki, semua lelaki. Sedangkan saya seorang saja wanita dekat sana. Setakat ni sistem belajar okey. Terus kelama-kelamaan kita jadi geng lah, kumpulan. Jadi rapatlah hubungan jadi itu. rapat. Jadi sokongan rakan-rakan lelaki pula bagaimana? Okey, mereka mengajar saya dari kosong sampai saya
sampai saya lulus, bolehlah, okeylah. Jadi masih berhubung dengan rakan-rakan sekelas? Masih saya berhubung dengan mereka. Tapi kami tidak bekerja tidak bekerja tempat yang sama. Kami lain-lain company. Jadi cabaran yang Eva lalui semasa menjadi pelajar di Saintek? Memang banyak mencabar. Sebab saya seorang saja wanita. So saya cubalah berusaha untuk menimba ilmu lah lebih baik. Saya yakin bahawa perempuan pun boleh buat pekerjaannya selain lelaki. Okey, sebab Eva sebagai sekarang ni status Eva masih bujang. Jadi suatu hari nanti sekiranya Eva mendirikan rumah tangga, adakah Eva rasa pekerjaan jurutera kipalan ini sesuai untuk wanita yang dah berkeluarga? Tidak tahulah tem berkeluarga nanti. Sebab saya difahamkan jurutera kipalan ini memerlukan masa yang banyak di luar. Ya, sebab kita membuat kerja berat. Kalau kita berkeluarga, mana tidak boleh buat pekerjaan berat. Ya, tapi bidang tugas Eva ni memerlukan Eva bekerja di kawasan lapangan. Jadi Eva sendiri rasa bagaimana Eva akan menghadapi cabaran yang bakal berlaku dalam hidup Eva? Saya percaya saya boleh hadapi. Pembahagian masa tu bagaimana? Maybe saya berhenti and buat bisnes sendiri. Jadi tak nak meneruskan lagi sebagai jurutera kipalan? Memang meneruskan tapi dari segi berbisnes. Membuka syarikat sendiri? InsyaAllah kalau boleh. Okey. Jadi Eva, sepanjang Eva bergelar jurutera kipalan, mungkin Eva pernah mengalami situasi breakdown lah. Maksud saya mungkin rakan sekerja ataupun majikan mungkin tidak memberi sokongan kepada Eva. Setakat ini tidak ada. Mereka percaya bahawa saya boleh membuat pekerjaan apa-apa saja yang projek mereka bagi. Pernahkah Eva semasa mengendalikan projek yang diberikan, Eva gagal melakukan dengan baik? Eva memerlukan kerjasama ataupun bantuan daripada rakan setugas lelaki? Pernah, banyak yang terjadi. Seperti saya membuat platform, saya tidak dapat mengangkat barang berat sendiri dan tidak dapat welding platform sendiri. Saya perlu bantuan untuk kawan-kawan membantu. Jadi contoh projeknya? Contoh macam wire rope. Saya tidak dapat membawa mesin sendiri dekat RTG sebab kita orang tidak pakai lift, kita orang monkey ladder. Sendiri yang menarik mesin, mengangkat barang berat lah. Okey, kita simpan dulu semua tu Eva. Kita akan berehat sebentar, jangan ke mana-mana. Eva, jika kita lihat video yang kita siarkan tadi, nampaknya apa yang Eva sedang lakukan ya, sebab saya tengok melibatkan ada percikan api. Saya rasa saya sebagai wanita pun, saya rasa saya tak terfikir saya boleh buat. Jadi macam mana Eva, apa yang Eva sedang buat? Okey, saya welding shaft. Saya welding shaft untuk kilo pun maintenance. Kilo maintenance tu apa maksud kilo? Kilo tu timbang kg ke apa? Kilo ialah jentera yang selain RTG, kilo dapat membantu untuk mengangkat kontainer jika RTG ada problem. Kiranya kilo tu macam jentera untuk angkat kontainer. Yang kita lihat dekat kawasan pelabuhan yang macam ada jaring tu ke? Macam pancing tu ke? Ya, yang pakai angkat kontainer tu. Yang panjang tu kan? Ya. Kita orang port bekerja dalam 24 hour. So tentera bekerja jika banyak pekerjaan berlaku. So shaft untuk mengangkat kontainer akan selalu dipakai, akan menjadi haus. So kita mechanical engineering akan membuka shaft tu. So kita sebagai welder, kita welding build up
build up semula yang shaft house tu, dan dihantar dekat tempat lay. Kita orang company ada tempat lay sendiri. Jadi kiranya Eva membaiki shaft tersebutlah, Ya. membaiki dan menukar shaft tu kepada shaft yang baru ke? Tidak menukar. Kita orang repair shaft lama menjadi baru. Oh, jadi kira berjimat lah kat situ ya. Sebab Ya. kita tak tukar kepada shaft yang baru, tapi Ya. kita membaiki shaft yang telah rosak kan? Ya, kita membaiki banyaklah bahagian-bahagian yang perlu diperbaiki. Oh, selain membaiki shaft, apa lagi bidang tugas Eva? Selain membaiki shaft kilo, kita membaiki wheel untuk QC mengangkat kontainer dari kapal. Oh, yang wheel tu pula apa ya Eva? Wheel tu macam kereta, dia tayar, tapi crane yang untuk mengangkat benda berat, kita orang tidak pakai tayar, kita orang pakai wheel. Wheel tu adakah berbentuk bulat seperti roda ke? Ya, macam seperti roda. tayar lah. Ya, tapi dia besi. Oh, okay. Selalu digunakan. So house lah yang house wheel tu. So mechanical akan buka shaft. So dia orang handle untuk buka shaft. Kita orang welder standby untuk repair shaft untuk menjadi lebih baru, supaya senang menjimatkan kos company lah. Jadi Eva, bila Eva sebut tadi on call, maknanya kena berjaga ke setiap malam? Maksud saya berjaga sepanjang hari? Ya, kita orang dekat port 24 hour. Kalau ada yang perlu diperbaiki, yang perlu urgent, kita orang punya bos welder akan call sesetengah welder yang mampu untuk handle barang yang urgent. Yang dah rosak pada ketika itulah. Membuat pekerjaan yang cepatlah. Jadi Eva ni pengalaman pernah ke mungkin pada hari itu tidak bekerja kan, jadi tengah berjalan-jalan dekat pusat mandi belah ataupun tengah lepak dengan kawan, tiba-tiba mendapat panggilan daripada tempat kerja, Eva, anda perlu turun sekarang ya sebab ada benda rosak yang perlu dibaiki. Setakat ni tidak ada lah. Sebab kami orang membuat kerja dengan teliti. Jarang berlakunya kerosakan lah dekat port. Jadi berapa lama masa diambil untuk membaiki sebuah shaft? Depend dengan barang yang diperbaiki lah. Macam kalau trailer untuk standby, eco trailer untuk standby. So kita orang welding. Jika ada urgent lain, kecemasan untuk lain, kita utamakan yang first dulu. Sudah habis yang urgent, so kita mula lagi, sambung lagi yang terusnya lah. Jadi adakah membaiki shaft ni Eva lakukan setiap hari? Jika ada kerosakan sahaja saya akan welding shaft. Jadi saya difahamkan ya, bekerja sebagai jutera kipalan menawarkan gaji yang lumayan. Jadi Eva sendiri, adakah berbaloi gaji yang ditawarkan yang mana bagi saya adalah lumayan dengan beban tugas yang dipikul? Kalau risiko tinggi, gaji pun tinggi. Company pun menawarkan insurans untuk pekerja-pekerja. Jadi kemungkinan berlakunya sesuatu yang tak diingini, maksud saya di sini adalah apakah risiko yang Eva terdedah dekat tempat kerja, risiko yang mudah terdedah lah. Mudah terdedah. Dalam welding memang asap lah, memang penuh asap. Memang perempuan memang. Tapi kalau anti. Eva bercerita tentang asap, bukankah ada langkah-langkah keselamatan yang diambil seperti memakai suit khas kan? Sebab saya ada suit khas kan yang disediakan dan mungkin termasuk topeng, ada pakai topeng ke? Ke macam helmet tu? Safety punya head seal. Kita memang pakai lengkap lah. Depend dengan pekerjaan. Kalau overhead, kita akan welding head seal and cover all about body lah. Jadi adakah sukar untuk mengenakan suit keselamatan lah kan kita katakan sebagai suit keselamatan. Adakah sukar untuk mengenakan suit keselamatan itu? Setakat ni welding okey, tidak banyak sangatlah untuk pakai. Kita orang guna coverall. Coverall. Kalau mungkin boleh ni gambarkan kepada penonton
bagaimana overall ya? Cover, Cover. cover role. Cover roll. Ya. Boleh gambarkan kepada penonton. Oh, saya jarang pakai kalau ada yang macam wire rope, sebab wire rope kotor. So kita memang anti kotor. So kita gunakan untuk cover. Kalau kerja berat kita guna safety yang sepenuhnya lah. Jadi suit ini disediakan percuma ke ataupun atas inisiatif sendiri? Ada juga disediakan, ada juga inisiatif sendiri. Oh, jadi suit yang kalau inisiatif sendiri, Eva sendiri, bagaimana, di mana anda dapatkan suit tersebut? Saya menempah sendirilah. Kawan saya banyak bekerja dekat Labuan, dekat Miri. So kita orang call, so dekat sana ada banyak jualan. Saya call sana suruh kawan-kawan beli. So dia orang post dekat saya lah. Jadi mungkin boleh ceritakan kepada saya dengan penonton fungsi suit tersebut lah. Maksud saya, adakah kalis api ke? Sebab saya tengok melalui video yang kita tunjukkan tadi berhadapan dengan percikan api. Jadi mungkin suit itu dapat melindungi daripada terkena mungkin api. Ya, boleh dikatakan begitu. Jadi mungkin ada mentor Eva dekat kawasan lapangan atau Eva bekerja sendiri? Maksud saya turun sendiri ke kawasan lapangan dan melakukan pekerjaan kipalan itu sendiri? Tidak. Saya ada bos welder. Kalau dia rasa saya tidak mampu, dia akan menolong ataupun dia mengajar dulu macam mana cara dia welding. So saya dari cara dia tunjuk, saya boleh lakukan. Jadi dia tunjuk dululah cara yang betul. Baru Eva akan buatlah. Jadi bila mau lakukan pekerjaan kipalan ni, dia memerlukan tenaga, saya rasa kan, sebab kena angkat besi ke apa ke? Angkat barang berat. Tak, maksud saya yang benda digunakan dalam video yang tadi kita tunjukkan. Holder. Jadi benda holder tu berat ke? Tidaklah berat. Setakat ni boleh lah. Boleh lah. So saya tengok dalam video tadi macam Eva tengah memotong sesuatu ke? Oh, itu cutting toss. Jadi menggunakan apa tadi nama dia? Cutting toss. Cutting toss lah. Tapi dia ada percikan api juga. Memang percikan api. So dia depend dengan kemahiran sendiri. Kalau bos saya akan cakap, oh Eva boleh buat pekerjaan ini. So saya handle pekerjaan ini. Okey. Kalau bos saya rasa saya tidak mampu, so adalah geng-geng welder lain untuk support. Jadi kalau untuk menyiapkan sesuatu tugasan macam tu, dia ambil masa lama ke? Kalau bekerja sama memang sekejap. Jadi sekiranya tidak ada mengalami sebarang kerosakan kepada jentera yang terdapat di pelabuhan, apakah masa terluang digunakan untuk apa? Masa terluang kalau sudah siap apa-apa yang projek yang kita orang yang welder chip sudah bagi, so PSL punya SL punya eko, SL punya eko yang untuk pot senari sahaja guna, dia tidak akan keluar. Terima kasih Eva, perkongsian yang sangat menarik, mungkin akan menjadi inspirasi kepada wanita di luar sana. Jadi sebelum kita menabuhkan tirai Eva, mungkin sedikit kata-kata motivasi kepada wanita di luar sana yang mempunyai keinginannya untuk menceburi diri dalam bidang kejuruteraan tetapi meragui keupayaan dan kemampuan hanya kerana seorang wanita. Kepada wanita luar sana, jangan takut untuk menceburi bidang yang jarang yang wanita hendaklah, sebab bidang ini berkelompok dengan lelaki. So semoga berjaya lah. Jika dahulu kita lihat wanita sinonim dengan status sebagai suri rumah tangga, namun pandangan itu berubah selari dengan 63 tahun kemerdekaan, di mana wanita kini merupakan penyumbang utama ke arah mencapai status negara maju. Kepada penonton di luar sana, jika anda mempunyai sebarang perkongsian atau cadangan yang ingin disampaikan kepada kami, anda boleh hubungi kami di wanita@tvstv.my. Sehingga kita bertemu lagi di siaran dan hari yang sama. Jumpa lagi.